Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul 'azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Yang dihormati saudara pengurusi majlis ceramah kita pada malam ini, yang diraikan penceramah jemputan kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azman Syafawi bin Abdul Ghani selaku Timbalan Ketua Penerangan Badan Pengempas Negeri Terengganu Darul Iman, jauh datang ke Pulau Pinang ini. Yang berbahagia ayahanda yang Ketua PAS kawasan dan seluruh pimpinan PAS peringkat kawasan, sahabat saya kepada Ustaz Jeffrey selaku Exco Dewan Pemuda PAS kawasan dan seluruh pimpinan Dewan Pemuda, seluruh pimpinan Dewan Muslimat, jawatan kuasa ulama, pimpinan para rakyat, seterusnya kepada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, tidak dilupakan kepada anggota dunia amal yang bertugas, anggota keselamatan sama ada yang beruniform ataupun tidak. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, dengan limpah kurnianya, alhamdulillah dapat kita menjayakan program ceramah yang diatur oleh Parti Islam Malaysia PAS. Inilah medan kita untuk kita menyampaikan maklumat kepada rakyat, untuk kita kupas isu-isu yang berlaku supaya rakyat faham, supaya rakyat sedia maklum, dan mereka boleh menilai, mereka boleh melihat maklumat yang betul, maklumat yang tepat, ataupun fitnah semata-mata untuk menarik sokongan daripada kalangan rakyat bagi menghadapi Darah Umum yang ke-13 yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Sehingga sampai ke hari ini, sehingga sampai malam ini, Parlimen masih belum dibubarkan lagi. Perdana Menteri masih belum mengadap Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan bagi membubarkan Parlimen, walaupun dah menjangkau 5 tahun daripada Mac 2008 Darah Umum yang ke-12 sehingga sampai ke hari ini. Dah melebihi, dah bahkan kita masuk bulan April, 5 tahun Parlimen belum dibubarkan, walaupun UMNO, walaupun pemimpin UMNO Barisan Nasional mengatakan bahawa mereka telah mendapat sokongan daripada rakyat, rakyat telah berubah dengan skim, dengan bantuan-bantuan yang mereka beri, termasuklah BRIM yang diberi kepada rakyat. Kononnya mereka mendakwa rakyat telah berubah, telah menyokong. Mereka yakin bahawa mereka ada kekuatan. Tapi sampai ke hari ini, sampai ke malam ini, kita nampak dengan jelas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib, memang tak bersedia lagi
untuk bubarkan parlimen sebab dia tahu kalau dia bubar parlimen, besar kemungkinan UMNO Barisan Nasional akan tewas. UMNO Barisan Nasional akan kalah. Apa isu lagi yang dia nak mainkan? Rakyat boleh menilai, rakyat boleh melihat. Bahkan hari ini, kalau sebelum daripada ini, kita merasakan bahawa rakyat Malaysia merasakan bahawa hanya UMNO Barisan Nasional sahaja yang pandai memerintah, yang boleh mentadbir negara. Sehingga kita tak berani nak buat perubahan. Kita takut untuk menyokong pembangkang. Tetapi apa yang rakyat kata itu selepas daripada pilihan umum yang ke-12 berlaku sebalik. Apabila berlaku tsunami dalam pilihan umum yang ke-12 2008, jatuhnya beberapa negeri ke tangan rakyat, kita dapat pertahankan Kelantan, Darul Naim, bahkan kita menang menguasai negeri Kedah, negeri Perak, Pulau Pinang, Selangor. Maka selepas daripada kita memerintah, rakyat memerintah beberapa negeri, maka rakyat boleh menilai. Bahkan hari ini jelas pentadbiran kerajaan kita, kerajaan perkhidmatan rakyat di negeri Kedah, Selangor, Pulau Pinang jauh lebih baik daripada pentadbiran kerajaan negeri-negeri yang diperintah oleh UMNO Barisan Nasional, walaupun kita hanya 5 tahun sahaja mentadbir negeri. Walaupun baru 5 tahun, pentadbiran kita baik di Kedah, baik di Pulau Pinang ini, baik di Selangor, mencatatkan rekod prestasi pentadbiran di sudut urus kewangannya, baik diakui oleh Ketua Audit Negara dalam laporan. Kalau hari ini tuan-tuan rakyat boleh menilai. Sebab itu hari ini juga kita melihat bagaimana UMNO Barisan Nasional senantiasa memfitnah bagi rakyat. Bahkan dengan media massa yang mereka ada tuan-tuan, melalui televisyen, radio, ada iklan dalam radio, ada rancangan semata-mata untuk memburukkan pembangkang. Malam tuan-tuan, dalam perjalanan saya nak pergi ceramah pun dengar buka radio dalam kereta, ada dialog di antara guru dengan pelajar-pelajar cerita tentang sejarah, tentang parti komunis yang pernah menjajah negara kita, yang melakukan keganasan, membunuh rakyat. Maka bila guru ini bercakap tentang parti komunis, guru bertanya kepada anak murid, maukah kamu kalau komunis memerintah lagi? Anak murid kata, tak mau. Kami tak mau cikgu, bahkan saki-baki komunis pun kami tak mau. Kami tolak. Kita faham mesej yang disampaikan seolah-olah UMNO Barisan Nasional melabelkan DAP ini adalah saki-baki komunis. Lebih jahat daripada komunis. Bahkan minggu lepas tuan-tuan, di mana saya menyampaikan ceramah di kawasan Kulim, Bandar Baru, di kampung Sungai Taka, Kulim, Bandar Baru. Bila saya masuk ke kampung tersebut untuk menyampaikan ceramah, kebetulan yang berceramah dengan saya Saudara Leman Raja Lawak. Bila saya sampai, masa makan tuan-tuan diberitahu oleh penduduk kampung 2-3 malam yang lepas, katakan mereka ustaz, 2-3 malam yang lepas UMNO buat program ceramah juga dalam kampung ini. UMNO panggil Kamal Saidin. Orang UMNO panggil dia ustaz. Panggil Kamal Saidin. Siapa dia Kamal Saidin ni? Dia penasihat agama kepada Menteri Besar Negeri Terengganu Darul Iman. Ceramah di kampung tersebut tuan-tuan, di kawasan Kulim, Bandar Baru, bagaimana dia memfitnah, terus-menerus memfitnah pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang yang ditadbir oleh Lim Guang Eng, tuan-tuan. Dia fitnah. Jangan biarkan negara kita jadi sebagaimana Pulau Pinang, katanya dia. Tengok bagaimana orang-orang Islam, orang Melayu di Pulau Pinang selepas daripada DAP memerintah, ada surau katanya dia yang tidak dibenarkan, dilakukan azan. Azan tak boleh nak berkumandang, tak boleh dilakukan. Saya ceramah, saya jawab balik satu persatu tohmahan fitnah yang dilemparkan oleh Kamal Saidin ini. Saya cabar dia, sebut surau mana, masjid mana,
surau di taman mana yang tidak membenarkan azan dilakukan. Bahkan kita yang duduk, yang tinggal di negeri Pulau Pinang ni tuan-tuan, kita melihat hari ini surau-surau aktif lebih hebat daripada masa zaman UMNO Barisan Nasional. Masjid-masjid kita imarahkan. Tak ada pun tuan-tuan. Kalau ada beritahu surau mana, masjid mana, dalam kawasan mana, taman mana yang kerajaan tidak membenarkan laungan azan dilakukan menggunakan pembesar suara. Tak berlaku tuan-tuan. Ini fitnah yang dimainkan oleh mereka. Termasuk katanya dia perarakan sempena dengan Maulid Rasul juga tidak dibenarkan. Tak boleh nak berarak. Orang Islam, orang Melayu tak dibenarkan berarak sempena dengan kelahiran dunia besar Nabi kita Muhammad SAW. Saya kata dalam program sambutan Maulid Rasul tahun ini pun memang ada perarakan. Bahkan sambutan yang dibuat lebih hebat dengan di masjid negeri, di masjid daerah-daerah. Program agama seminggu kita mula tuan-tuan. Seminggu, sepanjang minggu sambutan Rasul itu ada ustaz-ustaz yang menyampaikan kuliah, yang cerita, yang menyampaikan tentang fiqh sirah, yang membicarakan, membahaskan tentang sejarah sirah perjuangan Nabi, perjuangan dakwah yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengimarahkan, kita budayakan, kita suburkan majlis ilmu. Ini yang berlaku di negeri Pulau Pinang. Tapi mereka terus memfitnah. Lepas itu tuan-tuan, saya harap insya-Allah rakyat lebih-lebih lagi di kawasan ini tuan-tuan, kita tidak mudah terpengaruh dengan fitnah yang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional tuan-tuan. Hari ini memang Najib takut. Memang Najib tidak berani kerana dia melihat kebangkitan rakyat, kebangkitan anak-anak muda yang mula menentang UMNO. Najib sendiri dia melihat, dia mendengar dengan telinga dia, dia melihat dengan mata dia tuan-tuan. Tak pernah berlaku mana-mana Perdana Menteri yang sebelum ini tuan-tuan, ketika menyampaikan ucapan di hadapan anak-anak muda, tiba-tiba ada di kalangan anak muda menolak kepimpinan dia. Tapi berlaku kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Ketika mana dia menyampaikan ucapan dalam majlis sempena dengan tahun baru Cina, baru-baru ini tuan-tuan, kita masih ingat bila dia panggil, dia jemput penyanyi daripada Korea datang untuk menghiburkan anak-anak muda. Dia ambil peluang untuk dia berucap, untuk dia menyampaikan ucapan di hadapan anak-anak muda. Ketika mana dia tanya, adakah kamu bersedia untuk Barisan Nasional? Are you ready for BN? Tiba-tiba anak-anak muda menjerit, no, kami tidak bersedia. 3 kali dia tanya tuan-tuan. Anak muda berani di hadapan mata kepala dia. Dia melihat dengan mata dia sendiri, dia mendengar dengan telinga dia. Anak muda kata, tidak, kami tidak bersedia untuk kami sokong lagi UMNO Barisan Nasional. Ini yang buat Najib tidak tak lena tuan-tuan. Tidak tak lena. Pusing kiri, pusing kanan, jatuh katil tuan-tuan. Tak tahu semalam berapa kali nak bubar parlimen, tengok satu tarikh daripada satu tarikh tuan-tuan, sampai ke hari ini masih belum dibubarkan. Sebab tu tuan-tuan saya nak tepuk. Pernah kita ingat tuan-tuan, kita pernah ingat, dan saya juga ingat apa yang pernah diucapkan oleh Tun Mahathir dalam ucapan dia tuan-tuan, dalam program yang dibuat oleh BTN. Tun Mahathir tuan-tuan, masa dia sebagai Perdana Menteri, dia pernah sebut UMNO Barisan Nasional akan terus berkuasa, UMNO Barisan Nasional akan terus memerintah selagi mana UMNO boleh jaga 3 perkara. Selagi mana UMNO boleh jaga 3 perkara, boleh pastikan 3 perkara ini tak berlaku. Yang pertama, kata Tun Mahathir, UMNO Barisan Nasional akan terus berkuasa, akan terus memerintah negara ini selagi mana UMNO berjaya menjauhkan, menakutkan orang-orang bukan Islam, orang-orang Cina, orang-orang India dengan perjuangan PAS yang dibawa oleh kita. Dengan perjuangan PAS yang dibawa oleh ulama kita, pimpinan kita.
UMNO akan terus mentadbir, kata Tuan Mahathir. UMNO akan terus perintah negara. Selagi mana orang-orang bukan Islam, non-Muslim, tak boleh bersama dengan PAS, takut untuk menyokong PAS, takut untuk mengundi PAS, sebut PAS, mereka lari. Selagi mana orang bukan Islam jauh dengan PAS, selagi itulah UMNO Barisan Nasional akan terus berkuasa. Tapi tuan-tuan, walaupun mereka merancang, mereka kena ingat Allah Ta'ala juga merancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang, dan Allah itulah sebaik-baik perancang. Walaupun mereka berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada mereka, mereka coba untuk menjauhkan, menakutkan orang-orang bukan Islam dengan perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hati. Berlaku Pilihan Umum yang ke-12 2008, tuan-tuan, berlaku tsunami. Kita menyaksikan selepas daripada Pilihan Umum yang ke-12, kita melihat bagaimana orang-orang bukan Islam telah mengalihkan perhatian mereka. Mereka tidak sokong lagi UMNO PN, tetapi mereka menyokong Pakatan Rakyat. Mereka memberi undi mereka kepada DAP. Mereka memenangkan calon PKR, memenangkan calon PAS, sehingga terbentuknya kerajaan pada rakyat di negeri Kedah, di negeri Perak, di negeri Selangor, Pulau Pinang ini, tuan-tuan. Orang bukan Islam hari ini dah tak kekok. Orang bukan Islam hari ini sudah tidak takut dengan PAS. Orang Cina, tuan-tuan, dah boleh bersama-sama dengan kita. Orang India boleh datang ke majlis kita. Tak takut lagi, tuan-tuan. Orang bukan Islam, orang Cina, anak-anak muda di kalangan orang Cina, orang India boleh pakai baju PAS, lambang PAS ada di baju mereka. Boleh pakai topi PAS. Anak-anak muda kaum Cina, kaum India boleh kibarkan bendera PAS. Mereka boleh duduk satu majlis dengan kita dalam majlis PAS. Boleh berada di atas pentas bersama-sama dengan kita. Petang tadi pun, tuan-tuan, saya hadir dalam mesyuarat pemuda Pakatan Rakyat yang melibatkan Dewan Pemuda PAS Negeri dengan Angkatan Muda Keadilan PKR, dengan DAPSI, anak muda DAP. Kita bermesyuarat untuk kita susun jentera bersama, insyaAllah, dalam kempen Pilihan Umum yang ke-13 yang akan berlaku ini. Kita susun gerak kerja kita di peringkat pemuda. Cina sudah tidak takut dengan perjuangan Islam. Mereka tak takut, tuan-tuan. Mereka bangga lagi pakai topi PAS, bangga kibarkan berlepas dalam setiap siri pilihan kecil yang berlaku, tuan-tuan. Kita menyaksikan orang Cina bagi sokongan, himpunan kita mereka hadir. Bahkan baru-baru ini, tuan-tuan, sebelum daripada sambutan tahun baru Cina baru-baru, ketika mana saya berada di Johor menyampaikan ceramah di Parlimen Bakri, kawasan Muar. Parlimen Bakri ini, tuan-tuan, ahli parlimen dia DAP yang menang. Saya berceramah dengan ahli parlimen dia. Yang hadir, tuan-tuan, di hadapan saya, boleh kata separuh adalah orang-orang bukan Islam, orang Cina. Mereka minta saya ulas, saya kupas isu-isu Pulau Pinang yang melibatkan negeri Pulau Pinang. Saya ceramah, saya cerita. Yang saya nak sebut, tuan-tuan, selepas daripada ceramah selesai, tuan-tuan, kerana saya sebagai penceramah terakhir, habis ceramah turun, tuan-tuan, ramai anak-anak muda Cina, orang Cina datang bersalam dengan saya. Salam, tuan-tuan, minta tunggu sekejap, nak ambil gambar, nak bergambar ramai-ramai. Yang tertarik, tuan-tuan, ada seorang pakcik Cina lah, saya merasakan umur dia hampir 50. Ada seorang, tuan-tuan, datang, dia bersalam dengan saya. Dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz bagi maflar yang Ustaz pakai itu dekat saya?" Dia minta maflar ni, tuan-tuan, ni. Dia minta maflar PAS ni. Bila dia minta, tuan-tuan, saya mula-mula berat. Banyak tempat-tempat ceramah saya pergi, lepas ceramah ramai kawan-kawan pun ada minta juga maflar ni, tuan-tuan. Tapi ini special edition, keluaran khas sempena dengan muktamar pemuda baru ni jadi Kelantan. Tak ada jual di tempat-tempat terbuka, diberi hanya kepada exco.
Jadi saya sayang tuan-tuan. Dia minta. Berat saya nak ambil tuan-tuan. Tapi dia kata, Ustaz, kalau Ustaz bagi muffler tu kepada saya, Ustaz letak di leher saya bangga, saya balik ke rumah, saya nak letak muffler pas ini di dalam rumah saya, di depan ruang tamu. Bila sambutan tahun baru Cina, adik-beradik saya datang. Adik-beradik saya datang, pakcik, makcik saya datang. Bila mereka masuk rumah saya, biar adik-beradik saya melihat ada bulan, ada pas dalam rumah saya. Dengar, tuan-tuan, dia kata terus saya ambil, letak di leher dia tuan-tuan. Bagi terus. Dia nak letak dalam rumah dia, nak gantung. Saya bagi. Balik semula ke Pejabat Agung di Kuala Lumpur, saya cari balik. Alhamdulillah dapat. Nasib baik tinggal satu. Harap malam ni kawan-kawan tak minta. Kalau minta habis ni tuan-tuan. Muffler. Pas punya. Bangga pakai. Saya beritahu. Dia beritahu, Ustaz cari pula sebab apa hari tu kan dah bagi dah dekat muktamar. Saya kata, iyalah bagi saya pakai masa ceramah. Tiba-tiba di Bakri tadi, tinggal mana ceramah, lepas ceramah ada Cina minta, saya bagi. Kawan-kawan tanya, dia nak buat apa? Saya kata dia nak letak di ruang tamu. Kawan-kawan kata, Ustaz tahu tak dia nak letak kat mana di ruang tamu rumah dia tu? Dia nak letak kat mana di ruang tamu? Saya kata tak tahu. Dia kata dia nak gantung di tengkok tokong dia lah. Sebab dalam di ruang tamu rumah orang Cina ni tokong dia lah. Tuan-tuan ada depan sekali tu, nak gantung situ. Saya kata tak apa. Biar orang tengok. Kalau tokong dia pun dah sokong pas, pakai muffler pas, orang Melayu tak sokong lagi tuan-tuan. Buat apa? Teruklah tuan-tuan. Saya kata biar. Tu nak tunjuk bagaimana orang bukan Islam hari ini sudah berani bersama-sama dengan kita, dan mereka boleh sokong perjuangan yang dibawa oleh PAS yang selama ni tuan-tuan mereka takut, ditakutkan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Pada mula. Bahkan tuan-tuan, kita jumpa baru-baru ini seorang daripada kaum Cina. Umur 62 tahun lah. 62 tahun. Tapi tuan-tuan, dia beritahu masa kita turun dalam program, kita agihkan buah limau di kawasan Tasik Gelugok, tuan-tuan, sempena dengan tahun baru Cina baru ni. Dia beritahu tuan-tuan, dia dah berusia 62 tahun, tapi dalam tempoh tersebut, sepanjang pilihan raya, semenjak daripada dia umur 21 boleh mengundi sampai umur dia hari ini 62 tahun, dah berapa kali pilihan raya dia tak pernah keluar mengundi. Dia tak pernah keluar mengundi. Sebab apa dia tak pernah keluar mengundi tuan-tuan? Sebab dia beritahu, dia kata saya nak keluar mengundi macam mana? Sebab saya memang tak sokong UMNO dan saya tak sokong PAS. Yang bertanding di kawasan ini calonnya calon PAS lawan dengan UMNO. Maka dia tak keluar mengundi. Tapi dia kata hari ini saya sedar, saya tunggu parlimen dibubarkan, saya tunggu pilihan umum yang ke-13, hari pemilihan undi, saya akan keluar untuk memberi undi saya kepada Parti Islam Sembilan PAS yang mewakili kepada rakyat bertanding di kawasan ini. Ya, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjuk. Kalau dulu UMNO, ini yang kita kata UMNO ni dia khianat kepada bangsa dia sendiri. Pemimpin UMNO ni tuan-tuan, saya tak marah pada UMNO bawahan ni. Yang saya tuju ni tuan-tuan kepada pemimpin mereka yang korak, pemimpin mereka yang khianat. UMNO bawahan ni tuan-tuan kesian. Kadang-kadang adik-beradik saya pun ke kampung tu ramai lagi tuan-tuan. Ramai juga yang sokong UMNO. Kadang-kadang kesian tengok tuan-tuan susah. Orang UMNO ke kampung ni susah. Nak ke kedai pun tuan-tuan naik motor kapcai je. Naik motor, klik nombor motor pun nak jatuh. Sampai di kedai tuan-tuan nak tongkat, tongkat pun tak ada. Tongkat di pokok nyok je tuan-tuan. Susah. Tapi yang kaya rayanya pemimpin mereka. Yang kaya raya, yang membolot harta kekayaan negara kita, pemimpin UMNO Barisan Nasional. Khianat saya sebut. Di antara pengkhianatan UMNO ni kepada orang Melayu tuan-tuan, dalam nak memastikan Melayu terus berkuasa tuan-tuan. Apabila mereka menang besar, mereka ada majoriti 2/3 di parlimen tuan-tuan. Tahun 2003 kita masih ingat bagaimana mereka buat persempadanan semula pilihan raya tuan-tuan.
Kita menyaksikan kalau UMNO sayang rakyat Melayu, UMNO nak bagi kerusi Melayu banyak, tentu dia tambah kerusi di Don Kedah. Tentu dia tambah kerusi di negeri Kelantan, orang Melayu. Dia tambah kerusi di negeri Terengganu. Tetapi oleh kerana UMNO khianat, dia takut kerusi itu terlepas kepada PAS. Oleh kerana PAS kuat di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, dia tak tambah kerusi-kerusi di negeri-negeri yang majoritinya orang Melayu. Dia tambah tempat-tempat orang bukan Islam. Dia tambah kerusi, dia tambah kerusi yang banyak di kawasan-kawasan majoriti orang bukan Islam. Di negeri kita ni tuan-tuan, negeri Pulau Pinang ni tuan-tuan, negeri kita ni lebih kecil. Kecil dia nak dibandingkan dengan Kedah. Tapi Kedah ada 36 kursi tuan-tuan, kursi Dewan Undangan Negeri. Pulau Pinang ada 40 kursi yang diberi oleh UMNO Barisan Nasional. Dia tambah, dia buat persempadan semula kawasan-kawasan tuan-tuan, tempat yang tak logik, tak boleh diadakan kawasan pun dia adakan kawasan semata-mata dia yakin orang bukan Islam akan terus sokong dia. Dia tambah kursi yang banyak di Pulau Pinang tuan-tuan. Sampai kita tengok di Pulau Pinang ni ada satu don, nama don apa tuan-tuan? Don Komta. Komta ni kompleks Don Abdul Razak, tu bangunan tertinggi tu di sebelah utara ni. Pusat pentadbiran kerajaan negeri Komta. Dia tambah satu kawasan, satu don, nama Don Komta. Adon dia, ahli Dewan Undangan Negeri hari ni, YB Eng Weng Ek. Seusaha kepada Ketua Menteri. YB Eng ni tak kena tengok rakyat. Rakyat tak ada tu tuan-tuan. Bangun pagi tengok Komta je. Nak cat ke, nak buat apa tuan-tuan? Nak renovation ke apa? Khianat UMNO kepada orang-orang Melayu tuan-tuan. Baik, itu yang pertama yang Tuan Mahathir sebut. UMNO akan terus berkuasa, UMNO akan terus memerintah kalau UMNO berjaya menjauhkan, menakutkan orang bukan Islam dengan perjuangan PAS. Hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala ubah, kita melihat orang bukan Islam sudah boleh bersama-sama dan menyokong perjuangan parti Islam sehingga PAS yang kita bawa ini tuan-tuan. Yang kedua, kata dengan Tuan Mahathir, ingat UMNO akan terus berkuasa kalau sekiranya UMNO berjaya memastikan kaki tangan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan tetap sokong UMNO, tak berani nak membangkang. Selagi mana kaki tangan kerajaan tunduk, patuh, selagi itulah UMNO akan terus berkuasa. Tapi hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyaksikan hari ini bagaimana penjawat awam sudah mula berani menyatakan sokongan mereka kepada Pakatan Rakyat hari ini. Terang-terang mereka anti, terang-terang mereka tolak UMNO Barisan Nasional. Dan lebih mengejutkan lagi tuan-tuan, di kalangan pegawai-pegawai yang baru bersara, yang baru melepaskan jawatan dalam perkhidmatan, pegawai-pegawai yang telah pencen, yang telah bersara tuan-tuan, hari ini ramai yang bersama-sama dengan kita. Dulu tuan-tuan, pencen menteri ke, pencen pegawai-pegawai atasan ni tuan-tuan, memang sokong UMNO, memang orang kuat UMNO. Tapi hari ini tuan-tuan, hak pencen menteri pun ada yang bersama-sama dengan kita. Yang bekas menteri pun ada, yang kaki tangan pegawai-pegawai yang bersara tuan-tuan. Mengejutkan kita apabila bekas ketua, bekas pengarah siasatan jenayah polis Bukit Aman PDRN tuan-tuan, Datuk Fauzi Syahari tuan-tuan, dia boleh isytiharkan, dia sebagai ahli PAS, dia serah borang keahlian dia kepada pimpinan kita di dalam satu majlis di Perak tuan-tuan. Dia jadi ahli PAS bersama dengan PAS, dan dalam pilihan umum akan datang dia akan bertanding atas sebagai PAS di salah satu kawasan parlimen di negeri Perak Darul Ridwan tuan-tuan. Bekas pengarah siasatan jenayah polis Bukit Aman, bekas pengarah pelajaran negeri Perak masuk PAS. Bahkan Pulau Pinang ni kita mendalui lagi bekas pengarah pendidikan negeri kita, Tuan Haji Ismail Saleh, bahkan pernah bertanding atas tiket PAS dalam pilihan umum hari itu tuan-tuan di Parlimen Tasik Geluguk. Yang terbaru tuan-tuan yang diumumkan oleh Presiden PAS pada hari ini tuan-tuan, yang terbaru
Iaitulah bekas pengarah Kagat. Bukan ubat gegat, tuan-tuan. Bekas pengarah Kagat. Apa di Kagat ni? Kagat Ko, Agama, Angkatan Tentera Malaysia. Tak pasti jawatan dia, Lieutenant General Bersara Najmi, Datuk Najmi bin Haji Ahmad, bekas pengarah Kagat, tuan-tuan, telah pun isytiharkan diri dia sebagai ahli PAS, surah barang PAS, dan Presiden Umum dia akan bertanding atas tiket PAS di kawasan ataupun Parlimen Baling, tuan-tuan. Oleh kerana dia adalah merupakan anak kelahiran Baling, Kedah, tuan-tuan. Ini yang berlaku di kalangan pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan, sokong pakatan rakyat. Mereka yang membocorkan rahsia, mereka yang mendedahkan, tuan-tuan, maklumat-maklumat yang selama ini disembunyikan oleh pemimpin UMNO, Barisan Nasional. Tuan-tuan, itu yang kedua. Bahkan hari ini bukan saja di kalangan pegawai-pegawai yang telah pun bersara, di kalangan artis-artis, di kalangan selebriti, di kalangan pelakon-pelakon, di kalangan raja lawak pun, tuan-tuan, boleh bersama dengan kita. Pelakon-pelakon AB Abadi, tuan-tuan, Inspektor Haliza, dengan apa dia, saudara Hairi Osman yang terkenal dengan filem Lieutenant Adnan, tuan-tuan, boleh bersama-sama dengan kita. Artis-artis, tuan-tuan, dunia mereka lain daripada kita, dengan akhlak mereka, dengan pakaian mereka. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk, Allah Ta'ala beri hidayah, tuan-tuan, tiba-tiba mereka boleh bersama-sama dengan parti Islam sebagai PAS, menjadi ahli PAS, tuan-tuan. Ini yang menakutkan UMNO, Barisan Nasional. Ini yang orang rasa pelik. Ada orang jumpa dengan saya, Ustaz, pelik sungguhlah hari ni. Dia kata, pelik apa? Pelik, dia kata. Artis-artis yang dulu memang teruk, memang jauh dengan PAS, hari ni artis-artis boleh bersama dengan PAS, boleh ceramah pula atas dengan PAS. Pelik, kata dengan dia. Saya kata, memanglah pelik artis bersama dengan PAS. Tapi lagi pelik kalau UMNO, kalau ulama boleh bersama dengan UMNO. Ini lagi pelik. Ulama yang paling Islam, tuan-tuan, ulama muda ke ulama tua ke, tuan-tuan, yang paling Islam tiba-tiba boleh bersama dengan UMNO. Ini lagi pelik, tuan-tuan. Tanda hampir kiamat. Yang merugikan kita bagaimana? Ada ni, tuan-tuan, yang terbaru. Kalau kita tengok, kita ikuti perkembangan Profesor Madya Dr. Mahmud Zuhdi, tuan-tuan, ulama, kita iktiraf ilmu dia. Tapi, tuan-tuan, bila duduk dengan UMNO ni memang songsang. Tuan-tuan, dia boleh syorkan kalaulah Barisan Nasional boleh ambil alih pentadbiran kerajaan Kelantan, kata dengan Dr. Mahmud Zuhdi, dia cadang tubuh satu jawatan kuasa penasihat untuk Barisan Nasional, tuan-tuan. Nak tubuh jawatan kuasa penasihat. Takut menteri besar daripada kalangan Barisan Nasional nanti yang naik tak sama macam Tok Guru, kepimpinannya tak sama macam Tok Guru. Jadi ada jawatan kuasa agama, ulama yang akan jadi penasihat, tuan-tuan. Kenapa kamu nak rampas Kelantan? Kenapa kamu nak ambil Kelantan? Dia tak melihatkan kezaliman yang dilakukan oleh UMNO, Barisan Nasional, yang dilakukan oleh kerajaan pusat terhadap kerajaan negeri Kelantan, tuan-tuan. Dia tak nampakkan kezaliman yang dibuat. Oleh kerana Kelantan diperintah oleh PAS, tuan-tuan, bukan UMNO BN, kita melihat bahawa kerajaan pusat, pemimpin UMNO, tuan-tuan, yang mentadbir di peringkat pusat, dari Perdana Menteri sampai pada menteri-menteri, tuan-tuan, bagaimana mereka membekukan 118 projek yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat Kelantan, tuan-tuan. Orang Kelantan bukan Islam, majoriti orang Islam, 98% orang Islam. Kalau kamu kata kamu nak jaga bangsa, perjuangan kamu atas nama bangsa, kenapa kamu tak beri? Tak laksanakan projek yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat Kelantan. Semenjak daripada kita mentadbir tahun 1990, 118 projek dibekukan oleh kerajaan pusat untuk Kelantan, tuan-tuan. Itu tak kira dengan rakyat keseluruhannya bangkit menuntut hak mereka.
Royalti minyak yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat Kelantan, tuan-tuan, 5% daripada hasil petroleum yang diambil daripada perairan kawasan di negeri Kelantan, tuan-tuan. Royalti minyak dinafikan. Bukan sikit, tuan-tuan, 12 bilion yang sepatutnya duit itu sampai ke tangan kerajaan negeri, boleh diagihkan, boleh dibuat pembangunan untuk anak-anak Kelantan, tuan-tuan, untuk masa depan mereka. Tetapi kerajaan UMNO PN oleh kerana dia dendam dengan PAS, dia tak nak PAS ini terus maju boleh membangunkan Kelantan dengan baik, tiba-tiba, tuan-tuan, hak yang sepatutnya didapati, yang sepatutnya diperoleh oleh kerajaan negeri, tuan-tuan, diharamkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini yang kita nampak. Hari ini anak-anak muda bangkit, tuan-tuan. Anak-anak muda bersama-sama dengan Pertuan Rakyat. Sebab itu Najib takut nak berbual parlimen, tuan-tuan. Berani anak muda kata no di depan Najib. Yang terbaru, tuan-tuan, 2 hari lepas, mahasiswa bangkit, menggerakkan apa dia? Menggerakkan NGO mereka untuk menolak kerajaan UMNO Barisan Nasional. NGO yang ringkas yang dikatakan tolak. Mahasiswa bangkit, tuan-tuan. Baru ni 2 hari lepas, mereka berhimpun di Putrajaya, tuan-tuan, nak jumpa dengan Najib, nak ajak Najib berdebat. Ni Perdana Menteri kita ni, tuan-tuan. Kalau Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ajak debat, mungkinlah dia terketak, tuan-tuan, takut, tak apa lagi. Kalau nak berdebat dengan Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, mungkin dia kata bukan label dia, dia tak berani, tuan-tuan. Mahasiswa ajak debat, tuan-tuan, dia tak berani, tak ada telur semua. Mahasiswa, tuan-tuan, berhimpun nak jumpa Najib ajak debat, tuan-tuan. Tiba-tiba mahasiswa dikasari, tuan-tuan, ditangkap, digari. 5 mahasiswa yang ditahan oleh pasukan polis, tuan-tuan. Ketika mana mereka berhimpun dalam keadaan mereka tak bawa senjata, tak bawa apa-apa, tapi nak menyatakan pandangan mereka, suara mereka, nak berjumpa dengan PN. Tiba-tiba ditahan, ditangkap, digari, tuan-tuan, dibawa ke balai polis. Rakyat tak ada apa, mereka berani bertindak, tuan-tuan. Terus tangkap, tunjuk angkuh, sombong di depan rakyat yang tidak bersenjata. Tapi kejadian, insiden di Lahad Datu, tuan-tuan, menyaksikan sebaliknya. Pemberontak yang masuk, yang dikatakan tentera kepada Sultan, Kesultanan Sulu, tuan-tuan, boleh ceroboh masuk ke perairan negara kita, tuan-tuan, boleh berkampung di Lahad Datu 2 minggu lebih. Bukan berkampung saja, mereka turun dengan bawa senjata. Bukan sekadar senapang, bukan MC saya, tuan-tuan, ada motor dengan pakaian tentera. Turun, tuan-tuan, boleh berkampung 2 minggu lebih, sampai 32 hari. Tak bertindak apa-apa lagi, tuan-tuan. Rakyat baru berhimpun, tak sampai sejam, tuan-tuan, datang, tangkap, gari, bawa pergi ke balai. Ini layanan yang mereka beri kepada rakyat. Tapi pemberontak yang masuk, yang mengancam keamanan, kedaulatan negara, tuan-tuan, boleh berkampung, tak bertindak. Tiba-tiba apabila pengganas pemberontak membunuh anggota keselamatan kita, Inspektor Zulkifli yang terbunuh, tuan-tuan, mula-mula, tuan-tuan, baru mereka nak bertindak, baru mereka nak serang, tuan-tuan. Dengan pengganas, mana kata hebat raga negara kita boleh kesan. Pencerobohan kalau masuk kapal selam kita kata hebat sangat, tuan-tuan. Pemberontak dibiarkan. Bahkan sampai hari ini, tuan-tuan, kita masih tertanya-tanya lagi, kenapa ramai di kalangan pemberontak ni, tuan-tuan, ada IC, ada kad pengenalan. Kenapa yang dikatakan ketua pemberontak Nazmuddin Kiram, tuan-tuan, ada IC dan dia pernah bertugas sebagai kaki tangan kerajaan, tuan-tuan, sebagai ADO, tuan-tuan, di salah sebuah di pejabat daerah di negeri Sabah, tuan-tuan. Ini persoalan yang sampai ke hari ini pemimpin UMNO tak boleh nak jawab, tuan. Maka dengan sebab itu kita melihat bagaimana UMNO Barisan Nasional gagal untuk, bukan saja mereka gagal untuk mentadbir negara, gagal untuk mengurus ekonomi dengan baik,
Bahkan hari ini tuan-tuan, rakyat boleh melihat dengan mata sendiri gagalnya kerajaan UMNO Barisan Nasional untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita, tuan-tuan. Maka sebab itu kita kata cukup. Rakyat kata cukup. 55 tahun kami beri mandat kepada kamu untuk kamu mentadbir negara, kamu khianat dengan amanah yang telah diberi oleh rakyat, kamu korup, berlakunya rasuah di kalangan kamu, mementingkan kroni sahaja. Maka sebab itu tuan-tuan, kita melihat hari ini kebangkitan rakyat bukan saja berlaku di sebelah utara ini, bahkan kebangkitan rakyat untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan, berlaku di seluruh negara, termasuk kebangkitan di Sabah dan juga di Sarawak, tuan-tuan. Sebab itu sampai ke hari ini Najib tidak bersedia untuk bubarkan PALU. Itu yang kedua, tuan-tuan, yang disebut oleh Tuan Mahathir. UMNO akan terus berkuasa, UMNO akan terus memerintah kalau selagi mana penjawat awam akan terus sokong kerajaan mereka, kerajaan UMNO BN. Hari ini tuan-tuan, selepas tsunami 2008, penjawat awam terang-terang ramai yang berani menyokong kita. Guru-guru mereka tahu kalau pada rakyat memimpin, memerintah, tuan-tuan, setiap bulan mereka dapat allowance tambahan RM500. Bukan one off, tuan-tuan. Ini jaminan yang kita beri untuk guru yang mendidik anak-anak kita, yang bekerja keras untuk memastikan anak kita mendapat ilmu, didikan, tuan-tuan. Jasa guru mesti dihargai, diingati. Kita akan bagi tambah kenaikan gaji, tuan-tuan, RM500 sebulan yang disebut oleh Perdana Rakyat. Yang ketiga, tuan-tuan, kita menyaksikan apa yang disebut oleh Tun Mahathir. Tun Mahathir kata UMNO Barisan Nasional akan terus memerintah selagi mana rakyat tidak berani untuk turun ke jalan raya. UMNO akan terus memerintah, akan terus berkuasa kalau rakyat takut. Rakyat tak berani untuk menyatakan perasaan mereka, untuk tunjuk perasaan, untuk mengadakan demonstrasi. Tapi selepas tsunami 2008, tuan-tuan, rakyat sudah makin berani. Himpunan-himpunan kebangkitan rakyat yang kita buat, tuan-tuan, dengan bersih, bermula daripada bersih 1, bersih 2, sudah sampai bersih 3.0, tuan-tuan. Himpunan kita, himpunan masukkan ISA, himpunan masukkan PPSMI. Yang terbaru, tuan-tuan, kita buat himpunan kebangkitan rakyat pada 12 Januari yang lalu, menyaksikan, tuan-tuan, anak-anak muda, rakyat, sama ada bangsa Melayu, Cina, India, tuan-tuan, turun untuk menjaga himpunan kebangkitan tersebut, berhimpun di Stadium Merdeka, tuan-tuan, yang disebut oleh pakar matematik tidak kurang daripada 700,000 yang turun dalam himpunan kebangkitan rakyat. Ini yang UMNO takut. Dia buat himpunan dengan dia bagi duit, dia bagi baju, dia sediakan pas, tuan-tuan, tak turun, tak sampai 5,000, tak sampai 6,000. Kita hanya buat kerahan, tuan-tuan. Kita tak sediakan pas, tak bagi duit pun pada anak-anak muda kita. Bahkan ada yang sampai sanggup berkonvoi, tuan-tuan, naik motor daripada utara Perlis, tuan-tuan, turun ke Kuala Lumpur untuk menjaga himpunan kita buat, sehingga kita berjaya menghimpunkan 700,000 di kalangan majoritinya 80% adalah anak-anak muda. Sebab itu, tuan-tuan, UMNO dalam keadaan tertekan. UMNO juga takut program-program anak-anak muda yang kita buat mendapat sambutan. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak sebut pada malam ini, kita mesti sampaikan mesej yang telah diberi oleh pimpinan kita untuk pastikan, insya-Allah, maklumat-maklumat termasuklah manifesto yang telah pun dikeluarkan oleh rakyat mesti sampai kepada pengundi. Mesti sampai kepada pengundi, tuan-tuan. Jangan kita hanya mendengar ceramah balik, tuan-tuan, sebut ceramah berjaya ke, sedap ke penceramah-penceramah, tuan-tuan, tapi kita tidak menyampaikan mesej ini kepada rakan kita, jiran kita, tuan-tuan, kita akan gagal. Ada orang bertanya kepada saya, tuan-tuan, kalau Pakatan Rakyat boleh menguasai Putrajaya, kalau Pakatan Rakyat boleh menguasai Putrajaya, kita menang dalam pilihan umum yang ke-13, apa yang Pakatan Rakyat boleh beri kepada rakyat? Apa yang kita boleh beri kepada rakyat? Adakah kita boleh bagi seumpama UMNO Barisan Nasional beri? Boleh beri brain kan, tuan-tuan, RM500. Boleh ke Pakatan Rakyat buat?
Saya sebut tuan-tuan, kita nak beritahu kepada semua pengundi, kita nak beritahu kepada semua rakyat, kita nak beritahu kepada semua, sama ada di kalangan orang Melayu, di kalangan kaum India, kaum Cina, kalau sekiranya kita menang, kita menguasai Putrajaya, Pakatan Rakyat berjanji akan menaikkan pemimpin yang bersih, yang adil, berwibawa dan amanah. Itu janji kita. Pemimpin yang akan kita angkat nanti, menteri-menteri yang akan dilantik nanti tuan-tuan, adalah merupakan pemimpin yang bersih, tidak mengamalkan rasuah sebagai UMNO Barisan Nasional. Pemimpin mereka tuan-tuan terpalit dengan rasuah, skandal, rasuah dan seumpamanya. Kita akan naikkan pemimpin yang bersih, yang adil, yang berwibawa tuan-tuan, yang mampu untuk mentadbir, untuk memerintah, untuk menjaga rakyat. Dan yang pentingnya amanah. Amanah ni penting tuan-tuan. UMNO, kerajaan UMNO dia boleh bagi dah 500 pada rakyat tuan-tuan, bagi kepada kita 500, tapi dia sapu tuan-tuan, dia ambil, dia beri kepada adik-beradik dia, kerana dia tuan-tuan bukan 500 jutaan ringgit. Dia bagi dekat rakyat 500, dia bagi pada keluarga Ketua Pergerakan Wanita UMNO Syahrizat Jalil tuan-tuan, dalam skandal NFC, dia bagi 250 juta. Komisen kapal selam tuan-tuan tak baginda 500 juta. Beberapa orang menteri tuan-tuan membolot dalam skandal yang melibatkan Port Klang Free Zone. 12 bilion tuan-tuan, duit rakyat hilang. Mereka tidak amanah, khianat, ambil duit rakyat tuan-tuan. Skandal PKF ni tuan-tuan, 12 bilion duit rakyat hilang. Tak kira lagi ni skandal-skandal yang terlepas tuan-tuan. Isu perwaja 10 bilion mas yang terpaksa ditangguh, dibayar balik untuk melunaskan hutang mas tuan-tuan. Dengan 8 bilion diberi untuk menyelamatkan siapa dia tuan-tuan? Seorang saja, Tajuddin Ramli. Mereka boleh bagi 500, tapi mereka ambil tuan-tuan juta. Kalau pemimpin itu pemimpin yang amanah tuan-tuan, dia jaga. Rakyat dapat sebagaimana dia boleh membagikan hasil masuk negara kepada rakyat dengan adil. Sebagaimana tuan-tuan kita melihat pentadbiran Tuan Guni Abdul Aziz Nikmat di Kelantan. 23 tahun 23 tahun semenjak daripada 1990 sampai ke hari ini tuan-tuan, pentadbiran Tok Guru bersih. Tak ada tuan-tuan satu kes rasuah sama ada melibatkan Tok Guru selaku menteri besar ataupun esko-esko kerajaan dia tuan-tuan, ataupun pegawai bawahan dia. Ini yang kita nak. Pemimpin yang adil, pemimpin yang berwibawa tuan-tuan, boleh mentadbir negara dengan baik, pandai mengurus ekonomi negara. Ini tuan-tuan, UMNO BN dia kata dia pandai perintah, orang lain tak pandai. Pemimpin UMNO kata hanya UMNO saja yang pandai perintah. Tapi tuan-tuan kita melihat bagaimana UMNO BN hanya pandai buat hutang. Tuan-tuan, dia bagi 500 ringgit pada kita tuan-tuan. Tahukah bahawa kalau kita melihat hutang negara kita tuan-tuan, 2011, 2 tahun yang lepas, hutang negara kita hanya 300 bilion lebih. Tapi hari ini tuan-tuan, 2013, hutang negara kita yang dibuat oleh pemimpin UMNO BN, hutang negara kita tuan-tuan mencecah 502 bilion. Setiap rakyat, sama ada orang tua, sama ada anak muda, sama ada bayi baru dilahirkan, setiap rakyat tuan-tuan dia kena tanggung RM18,000 setiap seorang tu. Dia bagi 500, kita nak kena tanggung hutang yang dibuat oleh UMNO BN. Berapa banyak tuan-tuan? 18,000 setiap seorang tu. Sebab itu kita kata UMNO gagal untuk mentadbir negara. Sudah sampai masa serah pentadbiran itu kepada rakyat. Kita boleh yakinkan rakyat. Rakyat juga boleh melihat pentadbiran kita di Kedah, alhamdulillah. Di Pulau Pinang, alhamdulillah. Di Selangor, alhamdulillah. Di Kelantan, Masya Allah, alhamdulillah tuan-tuan. Dalam tempoh 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah di Kedah, Pulau Pinang, Selangor, rekod kita tuan-tuan, 1 sen pun kita tak berhutang dengan kerajaan pusat. Bahkan tolong bayar hutang
yang dibuat oleh Barisan Nasional semasa mereka memerintah dahulu. Ini hakikatnya tuan-tuan. Sebab itu saya berharap, sebab itu kita nak pastikan insya-Allah untuk pilihan kali ini kita tunggu saja tuan-tuan. Bila parlimen dibubarkan, kita bersedia insya-Allah untuk kita pertahankan kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang. Bahkan insya-Allah kita nak ambil Putrajaya untuk kita pentas tuan-tuan demi